Share screen tu. Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Jadi selamat datang ke kursus STPD 2023, Etika dalam Kegiatan Sains dan Teknologi. Jadi ini adalah salah satu kursus elektif yang ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi, dan ianya berkisar tentang etika dalam ilmu-ilmu etika ataupun ilmu berkenaan dengan baik buruk yang perlu dikuasai oleh seorang ahli sains. Meskipun kursus ini ditawarkan ataupun ditawarkan di Fakulti Sains dan Teknologi, tetapi ia juga dibuka kepada para pelajar daripada fakulti lain. Dan saya rasa itu satu kelebihan kepada kursus ini sebab ada kalanya ahli sains ataupun pelajar sains dia boleh jadi agak angkuh tentang bidangnya, dan itu membutakan mereka kepada perkara-perkara tertentu tentang kelemahan, kekurangan ataupun bahaya atau risiko dalam bidang sains itu sendiri. Jadi dalam kursus ini kita bukan saja ada para pelajar daripada Fakulti Sains dan Teknologi, tapi kita juga meraihkan para pelajar daripada fakulti lain, dengan harapan para pelajar daripada fakulti lain boleh bertindak seperti seperti cermin kepada para pelajar daripada Fakulti Sains dan Teknologi dalam mereka melakukan kerja-kerja berkaitan dengan sains dan teknologi. Right? Jadi nama saya Wan Muhammad Imran bin Wan Muhammad Kamil. Saya merupakan pensyarah di Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi, dan saya merupakan penyelaras bagi kursus ini. Kursus ini juga diajar oleh seorang pensyarah lagi, Dr. Nurul daripada Jabatan Biologi. Beliau akan mengambil alih kiranya lepas cuti pertengahan semester nanti untuk bahagian bioetika. Tetapi 2/3 daripada kursus ni saya akan ajarkan. Kemudian 1/3 tu beliau akan ajarkan. Right? Jadi untuk sesi petang ni, saya sekadar ingin memberikan taklimat awal untuk kursus ini. Sebab kita pun faham biasanya minggu pertama ni para pelajar masih lagi membeli belah kursus yang ingin diambil. Jadi kalau saya jadi kalau saya mulakan dengan apa isi kandungan kursus pun mungkin nanti akan ada yang gugur dan akan ada yang baru. So macam untuk sesi petang ini kita hanya akan melakukan taklimat awal kursus lah. Right? Jadi kalau awak semua pergi ke Microsoft Teams, right, ada satu dokumen yang menyenaraikan 3 perkara penting berkenaan kursus ini. Pertamanya dia menghuraikan apa yang akan dipelajari dalam kursus ni. Kedua, dia menghuraikan macam mana penilaian dalam kursus ni dilakukan. Dan yang ketiga, dia menceritakan macam mana kursus ni diajar. Right? Jadi bila kita nak memilih apa-apa kursus elektif ni, saya rasa itu 3 perkara yang kita sebagai seorang pelajar kita kena tanyalah. Right? Kita kena tahu apa yang kita akan pelajari dalam kursus tersebut. Right? Kemudian kita nak tahu juga apa bentuk penilaian dalam kursus tersebut. Akan ada peperiksaan akhir ke ataupun tak ada. Akan ada tugasan ataupun tidak, berapa banyak tugasan, berapa kerap tugasan, ataupun akan ada kerja berkumpulan, kerja bersendirian. Jadi maklumat-maklumat ini maklumat yang penting untuk kita ketahui di awal kursus supaya kita awak boleh buat keputusan lah sama ada awak nak teruskan dengan kursus ni ataupun tidak. Right? Jadi itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kita nak tahu juga setiap minggu kita akan belajar apa. Right? Supaya kita boleh bersiap sedia sebelum kita memasuki kelas lah. Right? Biasalah bila belajar di universiti ni dia berbeza dengan belajar di sekolah. Dalam arti kata kita tak boleh mengandaikan
semua perkara yang perlu kita ketahui tentang suatu tajuk itu hanya akan diberitahu dalam kelas, sebab pertemuan tu cuma dalam sejam ataupun 2 jam saja kan. Jadi memang tak sempat untuk pensyarah menceritakan daripada A hingga Z berkenaan dengan suatu tajuk itu dalam sejam atau 2 jam pertemuan. Itu bermaksud yang kita sebagai pelajar universiti, kita memang wajib melakukan pembacaan di luar waktu kelas, sebelum ataupun selepas uh, kelas itulah, right? Biasanya petuanya adalah untuk setiap 1 jam kuliah tu kita patut luangkan dalam 2 jam untuk mengulang kaji, right? Jadi kalau ada 2 jam pertemuan setiap minggu, artinya awak patut meluangkan 4 jam, right, di luar waktu kelas untuk mengulang kaji bagi kursus tersebut, right? Sebab kita kita sebagai manusia, kita perlukan masa kan untuk menghadam sesuatu, right? Kita bukannya macam komputer yang boleh menyerap maklumat baru dengan serta-merta kan. Jadi kita perlu memberi masa yang secukupnya kepada diri kita untuk menyesuaikan diri dan untuk menghadam um, perkara-perkara yang diajar dalam kelas. I think that is the proper thing to do, right? Okay, jadi saya ingin bercerita sedikit tentang 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Let me try to share my screen. Hang on, let's see, where is it? Because I wanted to share, or I should share him. There you go. Let's see, share screen. Am I sharing the screen? Yes, I'm sharing the screen. Start podcast. Let's see whether this works or not. Right, it should appear on it. Let's see. If it doesn't appear, then I have to do something else. Okay, it doesn't appear. So let me try to, maybe there's an alternative way of doing this. Let's see. Let's see. Macam mana saya buat sebelum ni? Anyway, tak apa. Saya share di laptop saya. Let's see. I want to open something. I want to share the screen. Yes, share the screen. Let's see. Am I window? Yes, I'm sharing Windows. It's not sharing Windows. It's sharing the screen. Let's see. Hang on. Let me open the file first, and then I share the screen. Let's see. Kat mana saya letak dia punya file dia? Tahan ya, there you go. Alright. Saya buka dia punya file dia. Share window. There you go. Baik. Jadi, let's see. Okay. Let's see. Should show. It should appear. Let's see. Teams. Okay, right. Jadi, kita akan tumpukan kepada laju yang belah kanan ni. Jadi ini adalah kursus STPD 2023, Etika dalam Kegiatan Sains dan Teknologi. Right? Jadi file ini ada di Microsoft Teams. Kalau buka ke Microsoft Teams ada file yang sama. Jadi I'm just opening the same file. Jadi pertamanya sinopsis kursus ini ataupun apa yang akan dipelajari dalam kursus ini, ada tiga bahagian utama pada kursus ini. Yang pertamanya kita akan belajar tentang teori-teori moral yang kita akan gunakan untuk menilai sama ada sesuatu keputusan yang kita buat itu betul ataupun salah. Right? Jadi ilmu etika ni, bila kita cakap tentang ilmu etika ni berkenaan dengan ataupun ilmu etika ni dia mengajar kita macam mana kita nak membuat suatu keputusan ataupun tindakan yang bermoral. Right? Apa yang membezakan tindakan yang bermoral dengan tindakan yang tidak bermoral. Right? Jadi ilmu etika adalah satu cabang ilmu falsafah yang menceritakan ataupun yang membahaskan apa yang menjadikan suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak. Right? Dalam kursus ini kita tak akan bercakap tentang ilmu etika secara umumnya. Right? Sebab ini bukan kursus etika. Ini kursus etika dalam kegiatan sains dan teknologi. Jadi kita akan
kita akan menggunakan ilmu etika itu untuk menilai kegiatan yang dilakukan oleh ahli sains. Sebab sebagai seorang ahli sains, selain daripada menyiasat alam, selain daripada menghasilkan teori-teori sains, dalam masyarakat kita sekarang, ilmu pengetahuan sains dan teknologi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan ada beberapa isu dalam kegiatan sains dan teknologi ini yang akan membangkitkan persoalan-persoalan berkaitan dengan moral. Saya akan tunjukkan beberapa contoh selepas ini. Tapi yang penting untuk awak faham adalah dalam kursus ini kita akan membahaskan macam mana kita nak membezakan sama ada suatu keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh ahli sains itu bermoral ataupun tidak. Right? Jadi kita akan bercerita, perkara pertama yang kita akan bincangkan adalah macam mana kita nak bezakan sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak. Right? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengaplikasikan, menggunakan teori-teori moral yang kita pelajari ini dalam kes-kes yang tertentu. Right? Kes berkaitan dengan alam sekitar, kes berkaitan dengan biologi, kes yang berkaitan dengan teknologi. Right? Jadi itu bahagian yang kedua lah yang untuk kursus ini kita akan mengaplikasikan teori-teori moral yang kita pelajari itu dalam kes-kes terpilih dalam bidang sains dan teknologi. Right? Kemudian bahagian yang ketiga adalah bahagian bioetika. Dalam arti kata dan bahagian ini akan diajarkan oleh Dr. Nurul, di mana beliau akan melihat akan mengupas sebenarnya isu-isu etika yang berbangkit daripada permulaan hidup, permulaan hayat. Misalnya wajarkah ibu bapa diberikan pilihan untuk mengubah suai bayi mereka ataupun fetus mereka secara atau menggunakan kejuruteraan genetik. Itu salah satu contoh isu etika yang berbangkit daripada awal hidup manusia. Kemudian ada juga isu-isu etika yang berbangkit daripada dalam bidang kesihatan. Right? Contoh yang paling mungkin hampir dengan kita adalah baru-baru ni bila kita baru saja menempuhi pandemik, dan salah satu isu yang timbul sewaktu pandemik itu adalah apabila kita perlu mengagihkan vaksin kan, kepada masyarakat kita. Siapa yang patut dapat vaksin dulu? Adakah yang patut divaksin terlebih dahulu adalah golongan tua ataupun golongan muda ataupun golongan yang berpengaruh dalam masyarakat ataupun golongan miskin dalam masyarakat? Right? Jadi persoalan siapa yang patut divaksin terlebih dahulu, right? Dan kenapa? Itu adalah salah satu contoh persoalan moral yang berbangkit daripada bidang kesihatan lah. Right? Sebab kita tak cukup vaksin untuk diberikan kepada semua orang sekaligus. Jadi nak tak nak, suka ataupun tidak, memang kita perlu ada urutan lah siapa yang patut dapat vaksin terlebih dahulu. Kan? Dan macam mana kita nak tentukan siapa yang patut dapat dulu. Kan? Kita nak utamakan orang yang boleh bayar kos vaksin ke? Ataupun nak utamakan golongan miskin ke? Ataupun nak kita patut vaksinkan ahli politik terlebih dahulu ke? Kemudian baru rakyat divaksin. Kan? Jadi ini adalah isu-isu yang berkait dengan isu-isu yang berkait dengan etika, right? Bioetika sebab dia berkaitan dengan kesihatan, right? Kemudian ada juga persoalan-persoalan etika yang berkait dengan akhir hayat, dengan contohnya katakan ada seorang pesakit yang tiada harapan untuk sembuh, dan dia hanya kekal bernyawa kerana disambung kepada alat sokongan ataupun alat sokongan hidup. Right? Wajarkah
doktor membuat keputusan untuk melucutkan, right, alat bantu hidup, alat sokongan hidup tu daripada pesakit tersebut, sebab pesakit tu tak ada harapan untuk sembuh. Jadi kalau kita terus menerus berikan alat sokongan hidup kepada dia pun, in a way it's just a waste of resources kan, sebab dia tak ada peluang untuk sembuh. Jadi wajarkah ataupun memoralkah untuk doktor membuat keputusan untuk kiranya untuk membiarkan pesakit itu matilah kiranya, supaya supaya alat yang sama tu boleh digunakan oleh pesakit lain yang lebih memerlukan, right? Jadi itu adalah satu itu contoh persoalan yang berbangkit bila kita bercakap tentang akhir hayat ni. Jadi itu perkara-perkara yang awak akan bahaskan dengan Dr. Nurul nanti. Tapi kalau korang tengok semua persoalan-persoalan, contoh-contoh persoalan yang saya berikan itu, kesemua persoalan-persoalan ini dia uh, dia tak ada jawapan yang pasti, dia tak ada jawapan yang jelas. Maksudnya, misalnya kalau saya berpandangan bahawa orang yang patut divaksin terlebih dahulu adalah orang kaya, sebab saya fikir sebab vaksin tu mahal, jadi sepatutnya orang yang mampu membayar vaksin tersebutlah yang patut diutamakan. Sekiranya itu pendirian saya, dan saya memberikan hujah saya untuk pendirian tersebut, kemudian ada orang lain yang tidak bersetuju dan menyatakan bahawa golongan yang patut divaksin terlebih dahulu adalah golongan miskin, sebab golongan miskin perlu dibantu kan. Kalau kita tak bantu golongan miskin, dan mereka tak ada kemampuan pun tak ada wang pun, tak ada pendapatan pun untuk membeli vaksin. Jadi di situ ada dua pendirian yang berbeza. Saya berpendirian bahawa orang kaya yang patut divaksin terlebih dahulu, because they can afford it, right? Sebab mereka mereka mampu membeli vaksin. Manakala mungkin ada orang lain yang berpandangan bahawa orang miskin yang patut divaksin terlebih dahulu, kerana mereka tak mampu untuk membeli vaksin dengan pendapatan sendiri. Jadi kalau korang tengok, di situ ada dua pendirian yang beza tentang bagaimana kita harus mengagihkan vaksin di kalangan masyarakat kita, right? Tidak ada satu skema jawapan yang mengatakan pendirian saya betul dan pendirian orang satu lagi itu salah, ataupun pendirian orang yang mengutamakan orang miskin itu betul dan pendirian saya salah, right? Kedua-dua pihak boleh mempertahankan pendirian mereka asalkan ianya dihujah dengan berasas dan dengan berbukti, right? Dan ini yang membezakan persoalan moral dengan persoalan matematik atau persoalan saintifik. Dalam persoalan matematik ataupun dalam persoalan saintifik, biasanya kita boleh tiba kepada satu kesimpulan, satu jawapan yang pasti, right? Jawapan yang objektif. Tetapi dalam persoalan etika, right? Pendirian yang kita pertahankan itu boleh jadi betul, boleh jadi salah, dan ianya bergantung kepada kesungguhan dan bergantung kepada kekukuhan hujah kita, right? Sebab itu saya fikir untuk setengah orang mereka agak jelik dengan persoalan etika sebab ianya agak subjektif, right? Seolah-olah macam tak ada yang betul, tak ada yang salah, kan? Kita akan kupas persoalan itu dalam kuliah yang akan datang. Adakah betul adakah betul tidak ada keputusan yang bermoral ataupun tidak bermoral? Adakah baik buruk ni sekadar sesuatu yang relatif saja, maksudnya masing-masing boleh memilih mana satu yang betul, mana satu yang salah. Jadi kita akan bincangkan tu dalam kuliah selepas ni. Tapi yang pentingnya untuk taklimat awal ni adalah sekiranya awak seorang pelajar yang suka membahaskan isu-isu sebegini, isu-isu tentang apa yang wajar kita lakukan, ataupun sama ada suatu tindakan itu bermoral ataupun tidak.
if you are the sort of student who likes to discuss and debate such issues, then this course is for you lah, right? But if you are the sort of student who is allergic to this kind of discussion, then perhaps this course is not for you, right? So I'm just telling you as it is, so that you will not be misled by what this course is offering, right? Jadi itu secara ringkas apa yang kita akan pelajari dalam kursus ni. Kemudian perkara yang kedua tentang penilaian kursus ini. Ada 3 bentuk penilaian untuk kursus ini. Ada peperiksaan akhir, right? Itu menyumbang 40% kepada kursus ini. Kemudian akan ada laporan bertulis dan juga pembentangan. Laporan bertulis ini lebih kepada contohnya awak diberikan satu persoalan etika, kemudian awak diminta untuk mengupas atau membahaskannya, right? Jadi itu menyumbang, kalau awak lihat kat sini, peperiksaan tu menyumbang 40%, manakala penilaian berterusan tu menyumbang 60% kepada grade akhir untuk kursus ini, right? Kemudian perkara yang ketiga adalah tentang bagaimana kursus ini akan dijalankan. Dalam jadual, kita ada kelas pada hari Isnin dan juga pada hari Rabu, right? Namun begitu, kelas pada hari Isnin itu akan dijalankan secara bukan segera dalam maksud saya kita takkan ada kelas secara langsung macam ni lah, right? Sebaliknya, untuk kelas hari Isnin tu, ia akan dilakukan secara bukan segera. Dalam arti kata, biasanya apa yang berlaku, saya akan meminta awak semua untuk menggunakan kelas hari Isnin tu untuk melakukan pembacaan atau melakukan perbincangan, right? Sebab ada banyak perkara yang perlu dibaca untuk kursus ni. Jadi saya peruntukkan kelas hari Isnin tu untuk awak melakukan pembacaan lah untuk kursus ini. Jadi kita tak ada pertemuan. Jadi kita tak ada pertemuan pada hari Isnin. Kita cuma akan berjumpa secara segera pada hari Rabu, right? Dan buat masa ini kita akan lakukan kelas ni secara dalam talian. Mungkin Dr. Nurul nanti akan buat secara bersemuka, tapi untuk bahagian saya, kita akan lakukan kelas ini secara dalam talian, right? Sebab it is much more convenient, dan kadang-kala bila kita nak berbincang dalam kumpulan, kita nak berbahas ataupun mengupas satu isu ni, perbincangan secara dalam talian tu ada manfaatnya berbanding dengan perbincangan secara bersemuka, right? Jadi untuk kursus ni kita akan bertemu setiap hari Rabu, right? Setiap hari Rabu menerusi Teams macam ni lah, right? Dan tempohnya dalam sejam setengah, dalam 2 jam macam tu lah, 5 sampai 7 petang macam tu lah biasanya. Tapi kita tak ada kelas pada hari Isnin. Okay. Kemudian ini adalah jadual mingguan kursus pada kalau boleh lihat di sini, pada hari Isnin untuk minggu ini kita cuma ada taklimat awal kursus. Kemudian bermula minggu depan kita akan membincangkan apa tujuan, kenapa kita kena belajar ilmu etika ni, right? Kita akan melihat satu masalah dalam bidang etika yang dipanggil sebagai masalah troli, dan kita akan melihat macam mana kita membahaskan, right, sama ada suatu keputusan atau tindakan itu bermoral ataupun tidak, right? Kemudian minggu ketiga kita akan lihat kepentingan ilmu etika ni dalam bidang sains dan teknologi. Kemudian minggu keempat dan minggu kelima itu kita akan melihat satu teori moral yang agak masyhur, iaitu teori etika utilitarianisme, yang menyatakan bahawa kalau kita nak tahu sama ada suatu tindakan atau keputusan itu bermoral ataupun tidak, kita perlu menimbang manfaat dan juga mudarat sesuatu perkara itu, right? Jadi sekiranya faedah ataupun manfaat sesuatu perkara itu melebihi mudaratnya, maka
tindakan itu adalah tindakan yang bermoral, right? So utilitarian ethics judges whether something is moral or immoral based on the benefits, whether the benefits of a particular action outweighs its benefits, its risk, right? Jadi sekiranya sesuatu tindakan itu lebih banyak mendatangkan manfaat berbanding dengan mudarat, maka menurut teori etika utilitarianisme ni tindakan tersebut adalah tindakan yang bermoral, right? So itu adalah teori etika pertama yang kita akan lihat, teori etika utilitarianisme. Kemudian kita akan melihat teori etika yang kedua, iaitu etika deontologi. Kalau teori etika utilitarianisme, dia menilai baik buruk sesuatu tindakan itu berdasarkan manfaat yang berhasil daripada tindakan ataupun keputusan itu. Teori etika deontologi ini pula dia menilai sama ada suatu tindakan atau keputusan itu bermoral juga berdasarkan sejauh mana keputusan atau tindakan itu dia mematuhi peraturan ataupun hukum yang bersifat sejagat. Misalnya, kalau orang bertanyakan kepada kita, adakah berbohong itu bermoral? Adakah berbohong itu bermoral? Teori etika utilitarianisme dia akan menyimpulkan bahawa, well, kalau dengan berbohong itu kita akan kita akan mendatangkan lebih banyak manfaat misalnya, maka tindakan berbohong tu boleh jadi suatu tindakan yang bermoral, right? Tetapi dalam teori etika deontologi pula dia kata, well, berbohong itu tidak bermoral dalam apa jua keadaan, sebab bila kita berbohong tu kita telah mencabuli hak seseorang individu untuk diberitahu perkara yang benar. Right? Dalam arti kata, dalam teori etika deontologi ni, berbohong itu salah dalam apa jua ataupun tidak bermoral dalam apa jua keadaan. Right? Meskipun awak sedang diugut oleh seorang pembunuh yang mendesak awak untuk memberitahu di mana di mana lokasi kawan awak ataupun keluarga awak, kan, meskipun dalam keadaan terdesak seperti itu pun awak tidak berbohong itu akan dikira sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral. Sedangkan dalam teori etika deontologi, berbohong itu boleh jadi satu tindakan yang bermoral sekiranya dengan berbohong itu ianya akan mendatangkan lebih banyak manfaat berbanding dengan mudaratnya. Right? Jadi di sini kita lihat bagaimana satu tindakan itu boleh dinilai sebagai satu tindakan yang bermoral ataupun tidak bergantung kepada teori etika apa yang kita pegang. Right? Sama ada kita berpegang kepada teori etika utilitarianisme ataupun teori etika deontologi. Okay? Jadi akan banyaklah isu-isu yang kita akan kupas untuk melihat contoh-contoh kegunaan kedua-dua teori etika ni. Right? Kemudian selepas cuti pertengahan semester tu, minggu 8, 9, 10 ni, awak akan Dr. Nurul akan beralih untuk bahagian bioetika. Kemudian minggu ke-11 dan ke-12 kita akan menumpukan kepada etika berkenaan dengan alam sekitar, right? Dan juga etika berkenaan dengan teknologi. Right? Jadi kenapa kita pilih etika alam sekitar dan etika teknologi? Sebab dalam bidang sains, right, isu yang berbangkit dalam bidang sains ni banyak berkisar tentang alam sekitar dan juga tentang teknologi. So sebab itulah kita pilih kedua-dua ini. Right? So itu jadual mingguan untuk kursus ini. Kemudian bahan rujukan kursus, ini 3 buku yang akan kita gunakan untuk kursus ini. Buku yang kedua ni, Sandel, Justice Was the Right Thing to Do, dengan yang ini, Tom Lee dengan Weeks ni.
Kedua-dua buku ni ada di UKM Folio, right? Jadi kalau ke UKM Folio dan semak di bahagian slide rujukan, saya dah muat naik kedua-dua buku ni. Cuma buku yang atas ni, yang paba ni, yang saya tak muat naik sebab saya tak ada naskah PDF je. Tetapi untuk kursus ini memadai untuk menggunakan kedua-dua buku ni. Sandel, Justice, What is the Right Thing to Do, dan juga Tom Lee, Children's Book of Philosophy. Right? So apa-apa maklumat tentang nota ataupun slide kuliah, nota kuliah lah, nota kuliah, bahan bacaan, tugasan, semuanya saya akan muat naik di UKM Folio. Right? Jadi UKM Folio itu menjadi platform utama lah untuk kita berhubung. Right? Grup Telegram ni pula kita akan gunakan untuk berkongsi isu, right? Sebab dari masa ke masa saya akan berkongsikan laporan berita ataupun isu semasa lah untuk kita bincangkan dalam kursus ni, right? So itu secara ringkasnya apa yang kita nak apa yang saya nak terangkan pada hari ini berkenaan dengan apa yang kita pelajari dalam kursus ni. Kemudian macam mana pentaksiran akan dilakukan untuk kursus ni. Kemudian akhir sekali apa yang kita akan pelajari dan juga macam mana kita akan pelajari. Right? Jadi memandangkan minggu depan hari Isnin tu adalah cuti umum. Jadi kita tak ada, obviously kita tak ada kelas. Jadi pertemuan seterusnya adalah pada hari Rabu, di mana kita akan membincangkan tentang maksud dan tujuan ilmu etika. Right? Saya akan kongsikan bahan berkenaan dengan trolley problem ni. Ada teks dan juga video yang saya ingin awak baca supaya kita boleh dan saya mahu awak membaca ni sebelum datang ke kelas pada hari Rabu nanti, supaya bila mula kelas hari Rabu nanti kita boleh terus berbincang dan bertukar-tukar pandangan, right? Saya tak rasa kita patut gunakan waktu kuliah tu untuk berapa untuk untuk menyampaikan maklumat baru, right? Sebaliknya waktu kuliah itu sepatutnya kita gunakan untuk berbincang, untuk bertukar-tukar pandangan, right? Jadi itu saja yang saya nak sampaikan pada petang ini. Macam saya sebutlah, just taklimat saja. Jadi apa-apa maklumat yang terbaru saya akan kongsikan dalam grup Telegram. Sekiranya awak ada apa-apa soalan, awak pun boleh bertanyakan dalam grup Telegram juga. Dan saya rasa itu saja, dan kita jumpa lagi lah pada hari Rabu depan. Right? Jadi terima kasih semua. Selamat petang dan Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih Terima kasih semua. doktor. Doktor. Doktor, saya ada soalan. Ya, saya. Yes, sir. Waktu final exam tu nanti akan diadakan secara fizikal atau secara atas talian? Okey. Soalan yang bagus. Terima kasih sebab ingatkan saya. Dia akan dijalankan secara bersemuka. Ya, bersemuka. Nanti saya akan kongsikan, saya lupa nak sebut tadi. Saya akan kongsikan contoh soalan peperiksaan lepas dalam grup Telegram supaya awak boleh tengok, dan kadang-kadang kalau kita nak tahu sama ada kursus ni cocok dengan diri kita, kita boleh tengok apa penilaian yang tu. Jadi saya akan kongsikan soalan peperiksaan semester lepas. Awak boleh tengok soalan yang dikemukakan dan awak boleh nilai lah sama ada ia cocok dengan kemahuan awak ataupun tidak. Right? Terima kasih sebab tanya. Right. Okey doktor, terima kasih. Terima kasih.